Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 3 MRSM MUA 2021. Okey, pada hari ini anda akan bersama dengan Teacher Zakiah, iaitu kelas yang pertama, iaitu kita mula dengan chapter 8 ya, iaitu topik radioactivity. Okay, radioactivity ni banyak kegunaannya dalam in our daily life lah. Okay, contohnya dalam bidang perubatan, digunakan untuk membunuh sel kanser. Pernah dengar perkataan radioterapi? Ya, iaitu satu kaedah untuk mematikan, membunuh sel-sel kanser. Okey, seterusnya dalam bidang pertanian, ya. Contohnya nak lihatlah bagaimana kadar penyerapan baja oleh tumbuh-tumbuhan. Okey, kemudian dalam arkeologi, macam mana nak menentukan usia fosil yang dijumpai. Dan banyaklah sebenarnya kegunaan radioactivity ni. Okey, dalam topik radioactivity ni ada 4 subtopik ya. Jadi hari ini kita akan belajar yang subtopik yang pertama, iaitu discovery of radioactivity. Yang kedua ialah atom and nucleus. Okey, yang ketiga ialah ionizing radiation and non-ionizing radiation. Dan yang terakhir, the uses of radioactive radiation. Kita mula dengan discovery of radioactivity, iaitu history of radioactivity. Okey, itu yang pertama ni, ahli saintis Wilhelm Conrad Röntgen ya, dia mula-mula yang menjumpai X-ray ya. Okey, sampai sekarang lah kan X-ray ni digunakan ya. Kenapa dinamakan X-ray? Ya, X-ray ni terhasil daripada apabila elektron yang berhalaju tinggi menghentam logam, menghentam logam. Jadi hentaman itu mengeluarkan satu sinar. Sinar yang tak diketahui ni, so dinamakan X-ray. Yang macam X-file kan? Okay, in 1896, Anthony Henry Becquerel ini adalah ahli fizik France. Ialah orang yang pertama menjumpai radioactivity ya. Okey, di mana beliau menemui radioactive compound, iaitu uranium, yang boleh menghitamkan photographic plate ya. Photographic plate ni macam filem lah. Filem. So filem ni bila terkena sinaran daripada uranium ini, dia jadi hitam. Ya. Okay, seterusnya ialah pasangan suami isteri dari Poland, iaitu Mary and Pierre Curie, yang telah menemui ya polonium and radium ya. Okay. Discovery of radium ini mengeluarkan radiation, iaitu gamma rays. So gamma rays inilah yang digunakan ya dalam bidang perubatan untuk membunuh kanser sel. Ini adalah simbol ya untuk bahan radioaktif ya, iaitu dia ada macam kipas lah, 3 bilah yang berwarna hitam dan background dia warna kuning ya. So kalau awak pergi mana-mana ke, pergi masuk hutan ke, jumpa tong yang ada label ini, awak jangan buka, jangan dekati, lari jauh-jauh ya. Sebab dalam ni tu ada bahan radioaktif ya. Bahayanya radioaktif ini kerana kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Hanya alat pengesan aja boleh tahu adanya sinaran radioaktif ya.
So bahayanya nanti boleh menyebabkan banyak penyakit lah. What is radioactivity? Okay, radioactivity is a random and spontaneous. Random tu maksud rawak dan spontan, ya. Decay ni maksudnya decay proses perebutan of unstable nucleus. Nucleus yang tak stable, ya. Dengan bila dia tak stable, so dia akan mengeluarkan radioactive radiation, ya. Okay, radioactive decay ni boleh berlaku banyak kali, ya. Bukan sekali je dia decay, dia terus stable. Ya. Dia bila radioaktif ni, bila dia decay, dia mengeluarkan sebab dia decay kerana dia unstable. Ya. So bila dia unstable, dia mengeluarkan radioactive radiation iaitu alpha, beta and gamma. So dia akan menjadi more stable. There are 3 types of radioactive radiation. Itu yang pertama, alpha radiation, iaitu dinamakan alpha particle. Ya, particle ni macam zarah lah. Okey, yang kedua, beta radiation, iaitu beta particle. Okey, dan yang ketiga iaitu gamma rays. Sebab gamma ni dia tak namakan partikel, tapi dia merupakan sejenis gelombang ataupun rays lah. Ya. Dalam periodic table, radioactive element ini simbolnya berwarna kuning. Ya. Nampak kalau kedudukan ni kita tengok dia berada di bawah. Kedudukannya di bawah kerana ia merupakan logam berat. Ya. Jadi radioactive element ni dia adalah logam berat dan unstable. Okey, seterusnya kita pergi kepada the units of radioactivity. Yeah. The first unit of radioactivity is introduced by Curie lah, Marie Curie, iaitu dinamakan dengan nama dia sendiri, iaitu Curie ataupun simbolnya Ci. Okey, Curie ni maksudnya the rate of unstable nuclei decay ataupun activity in nuclei decay lah is measured by Curie. 1 Curie is equal to 3.7 times 10 power 10 decay per second. Maksudnya 1 Curie ni nilai dia 3.7 kali 10 kali 10 decay dalam 1 saat lah. Okey, unit SI unit SI unit untuk radioactivity ialah becquerel ataupun BQ. Okey, di mana 1 becquerel is 1 decay per second, ya. Maksudnya 1 decay per second ni sama dengan 1 becquerel, ya. Okey, seterusnya kita boleh lihatlah what is the relationship between becquerel and Curie. Ya. Tadi kita tahu 1 Curie sama dengan 3.7 times 10 power 10 becquerel. Ya. So dengan itu kita terbalikkanlah 1 becquerel 1 bahagi dengan 3.7 times 10 power 10 Curie. Okey, seterusnya kita pergi kepada half-life of radioactive decay. Okey, maksudnya separuh hayat. Half-life ni maksud separuh hayat perebutan radioaktif. Okey, what is means by half-life? Half-life is time taken, masa yang diambil, ya, for the number of undecayed nuclei, maksudnya nukleus yang belum mereput ini, to be reduced to its half of original number. Maksudnya untuk dia berkurang menjadi separuh daripada nilai asalnya. Jadi masa yang diambil untuk nukleus yang belum mereput ini menjadi separuh daripada nilai asalnya.
Okey, contoh daripada graf ni, asal dia ini dalam persen lah. Persen kalau yang penuhnya 100 lah kan. 100%. Okey. So, berapa masa yang diambil untuk jadi separuh daripada 100%? Separuh daripada 100% ialah 50 kan. 50 ni dia jadi separuh. Bagi 2 lah. 100 bagi 2, 50. So, macam mana nak tentukan masa dia nak jadi separuh? So kita ambil ni garis ni daripada 50 ni tegak sampai ke graf ni. Kemudian kita turun bawah. So, masa dia kat sini ialah apa nama? 1. 1 ni maksudnya 1 half life dia. Kalau untuk contoh ini, 1 half life dia adalah masa yang dia ambil ialah 5,730 tahun. Maksudnya masa yang diambil untuk carbon 14 ni, carbon 14 ini adalah bahan radioaktif yang terdapat dalam contohnya fosil ya, yang mereput ya. Fosil ni contohnya tulang dinosaur tu kita jumpa. So ada carbon 14 yang dikeluarkan lah ya. Okey, so masa nak yang diambil untuk dia jadi separuh ialah 5,730 tahun. So maksudnya half life dia adalah 5,730 tahun. Okey, tadi kita dah lihat half life dalam bentuk persen, peratus. Okey, sekarang ni pula dalam bentuk fraction ataupun pecahan lah. Okey, katakanlah nuclear radioactive decay ni dia punya half life dia 5 days. Maksudnya setiap 5 hari dia akan jadi separuh daripada nilai asalnya. Okey, pada 0 days, hari kosong lah, belum lagi mula, radioaktif decay tu belum mereput lah. Ya. Okey, selepas 5 hari, dia dah jadi separuh. Sebab half-life dia tadi 5 days kan. So, maksudnya jadi separuh dah mereput, separuh lagi belum mereput. Ya. Separuh dah decay, separuh lagi belum decay. Okey, 5 hari lagi. Maksudnya dah 10 hari lah. Ya, jadi daripada separuh tadi 1/2 tu dia jadi bahagi lagi 2 jadi tinggal 1/4. Maksudnya yang tinggal ialah 1/4, yang dah mereput ialah 3/4. Okey, 5 hari lagi. 1/4 ni bahagikan lagi dengan 2. So bahagi 2 dia jadi 1/8 yang tinggal ataupun left. Ya. Manakala has decay, dia menjadi 7/8. 7/8 kerana kalau asal dia 1 kan. Kalau 1 8/8. 8/8 tolak 1/8. So dia tinggal 7/8. Okay, contoh yang pertama ni, iaitu contohnya protactinium-234 ni adalah bahan radioaktif. So, dia akan sentiasa decay. Ya. So, bila dia decay, dia akan bertukar menjadi uranium-234. Ya. Okey, di mana half-life dia ialah 5.2 hours. Maksudnya setiap 5.2 jam dia akan jadi separuh daripada nilai asal dia lah. Setiap 5.2 jam je dia jadi separuh. Lepas tu separuh lagi ya. Okey, so dia tanya kat sini, calculate the mass of protactinium ni selepas 20.8 hours. Ya. Dengan original mass dia 80 gram. Asal ni 80 gram ya. Okey, so asal dia 80 gram ni ya. Okey, 80 gram pada 0 hours. Okey, kemudian selepas 5.2 hour dia jadi separuh lah. Separuh berapa? Jadi dia tinggal 40 gram. Kita buat sampailah anak panah je ni. Ya, lagi 5.2 hours. So sekarang dia 5.2 tambah 5.2 jadi 10.2.
10.4 hours. Selepas 2 kali dia decay lah. Ya. So yang tinggal ialah 20 gram yang tinggal. Okey. Tambah lagi 5.2 hours. Maksudnya dah 3 kali decay lah. Bila dah 3 kali decay, dia separuh lagi pada separuh daripada 20 gram tadi jadi tinggal 10 gram. Dia dah tinggal 10 gram. Okey, kemudian belum lagi sampai 20, dia nak tadi 20.8 kan? 20.8 hours. So 15.6 tambahkan dengan 5.2 hours. So dia jadilah sekarang ni 20.8 hours. Maksudnya dah sampailah masa yang dia nak tadi. Ya. So dengan itu 10 gram ni bahagi lagi 2. So dia jadi sekarang ni tinggal ialah 5 gram. Maksudnya yang tinggal masih lagi dalam bentuk protactinium ni ialah 5 gram. Ya. So yang dah decay berapa gram? Yang dah decay kita buatlah 880 minus 5. So tinggal berapa? Ya, iaitu 75. Maksudnya yang dah decay, dah mereput ni 75 gram. Manakala yang tinggal 5 gram. Dia masih lagi, kalau jumlahkan dua-dua tu masih lagi nilai yang sama. Sebagai tugasan untuk kelas kita yang pertama. Okey, yang pertama buat formative practice 8.1 dari buku teks tu, muka surat 237 ya. Okey, ada 5 soalan. Okey, buat dalam buku nota. Okey, yang kedua, anda dikendaki membuat folio ataupun scrapbook untuk semua topik, untuk semua chapter 8 ya. Jadi hari ni kita dah belajar chapter 8.1, topik 8.1. So dah boleh mula buatlah folio ataupun scrapbook. Ya. Ni mesti tulis tangan. Hanya gambar saja yang boleh copy and paste. Ya. Okey, folio ataupun scrapbook ini akan diambil kira sebagai markah kerja khusus anda lah. Ya, dikira dalam markah PNG nanti. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.